Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar Pak Su, harap anda semua sihat-sihat selalu Baik, dalam siri kali ini Pak Su nak bincangkan sikit tentang fungsi amigdala dalam kawalan emosi. Apa dia amigdala ni Pak Su? Tak pernah dengar pun. Macam pelik je bunyinya amigdala. Amigdala ni apa dia? Sebenarnya kita punya otak ni, brain kita ni ada tiga bahagian struktur yang besar ya. Kita ada bahagian neocortex, kita ada sistem limbik dan juga kita ada juga dipanggil reptilian brain Jadi kita nak tengok amigdala ni duduk kat mana dan apa kaitannya dengan perbincangan kita berkaitan dengan pengurusan emosi ni kan Jadi kita nak kena faham dari segi saintifik sikit lah gunakan sedikit maklumat sains ni, biologi ni supaya kita dapat memahami kenapa kita ada perasaan gini, kenapa kita ada emosi macam ni apakah bahagian-bahagian otak yang mengawal jadi bila kita ada kefahaman yang sedikit mendalami itu akan membantu kita macam mana kita nak mengawal emosi kita ataupun perasaan kita kita cuba perhatikan struktur ni kat sini supaya kita mudah faham kalau kita tengok otak kita ni otak kita ni kita ada bahagian yang warna putih ni macam dulu Pak Su kata macam topi keledar tu kan ini kita panggil neocortex. Semua ni panggil neocortex Jadi ini semua ialah kita panggil minda rasional rational brain Dan kita ada bahagian yang kedua ni yang Pak Su bulatkan ni. Ini kita panggil dia sistem limbik Sistem limbik ni dia bertanggungjawab kepada apa yang kita kata sebagai minda emotional emotional brain. Jadi kita ada dua, satu yang rational brain, satu lagi emotional brain. Jadi kita kena bezakan tu dulu Baik, kalau kita tengok bahagian neocortex ni ada satu bahagian di bahagian hadapan ni. Bahagian hadapan ni dipanggil prefrontal cortex ni. Inilah kawasan-kawasan yang bertanggungjawab dari segi kita nak thinking kawasan thinking, kawasan berfikir. Yang kita boleh berfikir kat situ tempatnya. Kita boleh buat reasoning, kita boleh buat penakulan Kenapa macam ni Kenapa macam ni itu ke penakulan Kita boleh buat planning, perancangan Kita nak buat decision, membuat keputusan kan. Kita nak memberi perhatian attention. Dan satu lagi ni yang cantik ni yang Pak semerahkan tu jadi ini prefrontal cortex ni dia juga mengawal amigdala. Amigdala ni duduk kat sini jadi dia akan ada connection dengan bahagian prefrontal cortex ni ini kita tengok amigdala pula yang Pak warna hijau ni, yang kecil ni kan ini dipanggil amigdala. Amigdala ni duduk dalam sistem limbik. Jadi ada bahagian-bahagian lain dalam sistem limbik ni yang juga saling berkait antara satu. Dia menjadi satu networking Jadi amigdala ni fungsinya apa? Yang pertama mengatur respon emosional Macam mana kita marah kita benci, kita gembira, kita rasa jijik, kita rasa terkejut kita rasa sedih dan sebagainya tu itu duduknya dekat amigdala ni. Itu yang kita pentingnya amigdala ni dia mengawal respon emosional dia juga membantu kita untuk mengesan ancaman, kecemasan. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang mencemaskan kita, so amigdala akan berfungsi Dia dapat kesan, dia dapat detect threat Dan dia juga satu lagi fungsi yang paling penting amigdala ialah dia pencetus respon fight or flight Jadi kalau kita berdepan dengan sesuatu yang menakutkan umpamanya kita kena ambil tindakan, sama ada kita nak lawan tiba-tiba kita terempak dengan anjing yang ganas kan. Kita nak lawan ke kita nak lari? Ketika ini amigdala akan menjalankan respon dipanggil fight or flight lawan ataupun lari. Itu secara kasarnya lah Dan kita juga ada satu lagi bahagian dalam sistem limbik ni yang dipanggil hippocampus. Hippocampus ni lah pusat memory, pusat ingatan jadi dia bertanggungjawab dari segi untuk membentuk dan juga menyimpan memori sama ada memori yang bersifat umum ataupun memori yang bersifat emosional Kalau kita tengok kes-kes orang yang fobia, orang yang trauma kan berlaku satu peristiwa yang sangat mengesan dalam kehidupan mereka. So memori perasaan tadi tu emosional tadi disimpan dalam hippocampus begitu juga kalau kita belajar lah. Kita belajar apa-apa pun maklumat baru ke yang kita nampak, yang kita dengar, yang kita sentuh, yang kita dengar itu semua maklumat. Semuanya disimpan dalam hippocampus. Cuma Pak nak beri penekanan tentang memori emosional jadi ada kaitan dengan amigdala tadi kan. Jadi kalau orang tu macam dia rasa takut dia pernah dikejar di anjing, dia terjatuh tergigit semua, dia
memori itu disimpan. Fobia terhadap anjing, ya, dia akan disimpan. Dipanggil memori emosional dalam hippocampus. Ya. Kemudian kita tengok penyatuan memori. Jadi hippocampus ni juga bertanggungjawab untuk memindahkan maklumat short term memory menjadi long term memory. Itu kalau anda belajar, ya, anda nak menghafal Quran ke, nak menghafal doa ke, nak menghafal fakta ke, sebagainya, anda kena buat ulang-ulang banyak kali. Satu dua kali tak boleh, banyak kali ulang. Supaya short term memory itu dipindahkan menjadi long term memory dan dia duduk dalam hippocampus. Nama ni pun campus, ya. Okey, kita tengok fungsi lain. Hipotalamus ni juga adalah sebahagian daripada sistem limbik, ya, yang mengawal suhu badan kita. Kalau kita lapar, kita nak makan. Kalau kita haus, kita nak minum, kan. Kalau kita sakit, kita nak cari ubat. Dan juga kenikmatan, pleasure. Ya. Kita suka dengar itu, kita suka buat itu, yang menimbulkan kenikmatan. Ini bahagian hipotalamus. Ada kaitan juga dengan emosi. Ya. Kemudian satu lagi kita tengok ialah bahagian thalamus. Ini regulasi tidur, kesedaran dan kesiapsediaan. Ya. Jadi kebanyakan maklumat-maklumat yang datang ke dalam otak kita ni melalui mata ke, melalui telinga ke, melalui sentuhan ke, melalui pendengaran ke, dia akan masuk dulu dalam sistem thalamus ni. Ya. Okay. Satu lagi kita ada basal ganglia ni. Dia ni akan mengawal pergerakan, pembelajaran, motivasi kita, tabiat, ya, habit, ya, kognitif, ya, perkembangan minda juga. Dia juga ada kaitan dengan emosi. Baik, kalau kita tengok keseluruhan sistem limbik ni, ya, yang ada berbagai-bagai bahagian tadi, yang penting sekali amigdala lah, ya, hippocampus, hypothalamus, thalamus dan lagi, ini semua ada kaitan dengan kawalan emosi. Ya. Sebab satu-satu bahagian ni akan saling berkait antara dengan bahagian lain. Umpamanya amigdala ni ada kaitan juga dengan prefrontal. Ya. Ini ialah kalau perasaan kita, emosi kita. Ya. Katalah kita ni geram. Emosi perasaan geram, ya. Geram dengan budak tu, geram betul lah. Lepas tu kita rasa macam kita nak tampar dia, kan. Jadi prefrontal akan bagi tahu, jangan tampar, budak tu kecil lagi. Ya. Kesianlah sikit. Ya, prefrontal kata kesianlah sikit, janganlah tampar, ya. Kau cakap dengan dia lah baik-baik. So kita pun kata, main sini dek. Lain kali jangan buat macam tu, ya. Tak jadilah marah. Tak jadilah mengamuk, kan. Jadi amigdala ni dia sentiasa berhubung dengan prefrontal cortex, ya. Okey. Baik, kita cuba tengok secara umum, ya, apakah peranan ataupun fungsi amigdala, ya, dalam sistem limbik dari segi kawalan emosi, ya. Yang pertama, kalau kita katakan tadi bahawa amigdala ni merupakan pusat pemprosesan emosi yang utama, ya. Jadi semua bentuk emosi kita, semua bentuk perasaan kita, ya, sabar yang negatif mesti diproses dalam amigdala, ya. Dan kawalan emosi juga tingkah laku, ya, sebab kebanyakan tingkah laku kita ni dikawal oleh emosi kita dan juga pemikiran kita, ya. Okay. Yang kedua, amigdala ni juga menghubungkan emosi dengan bahagian-bahagian lain, ya. Dalam otak kita ni dia ada macam wire dia banyak, dipanggil neuron, ya. Dia ada neuron. Konteks ada, konteks sini, konteks sana, kan. Ya, jadi dia menghubungkan emosi dengan bahagian lain di otak kita, umpamanya bahagian hippocampus tadi untuk simpan memori, bahagian untuk pembelajaran, untuk career dan macam-macam lagi. Bahagian prefrontal cortex tadi untuk buat keputusan, boleh ke tak boleh. Ya. So dia ada connection. Yang ketiga, menyelaras reaksi lawan atau lari bila berlaku kecemasan. Macam tadilah, bila kita berhadapan dengan suatu situasi cemas, amigdala ni akan memberi peranan, ya. Sama ada kita nak lawan ataupun nak lari, ya. Sebenarnya ada lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan sistem endokrin, ya, sistem hormon. Yang ni Pak Su akan bincangkan dalam siri yang lain, ya. Okay. Yang keempat, amigdala ni juga dia mengaktifkan sistem saraf simpatetik, ya, merangsang hormon adrenalin dan juga tindak balas fisiologi. Jadi sebenarnya bila kita mengalami sesuatu emosi, kita marah, kita takut, ya, kita sedih, ya, sebenarnya berlaku reaksi-reaksi hormon dalam badan kita, ya. Tindak balas tindak fisiologi. Sebab tu kalau kita kata marah, kan, kita takut, ya, kita geram, ya, kita punya jantung akan mengepam laju, ya, nafas jadi cepat, kan, anggota badan mungkin berpeluh, ya. Jadi itu bukan reaksi-reaksi fisiologi yang juga dikaitkan, dicetuskan daripada amigdala tadi, ya. Dia saling berkait, ya, antara sistem amigdala, sistem limbik ni juga bahagian-bahagian lain dalam anggota badan kita, terutamanya sistem hormon, ya. Yang ini kita tak bincang sekarang lah, ya.
Dan satu lagi isu yang berkaitan dengan amigdala yang kita perlu ambil tahu ialah amigdala hijack. Apa benda ni hijack maksud ya. Amigdala ni ya, dia boleh hijack tau. Hijack siapa? Dia boleh hijack kita punya prefrontal cortex tadi. Otak rasional. Amigdala ni dalam minda emosional. Yang atas ni minda rasional. Dia boleh hijack. Ya. Dia kata apa sini? Amygdala hijack occurs when strong emotion take over, mengambil alih the thinking part of the brain. Dia boleh ambil alih fungsi apa ni, rational thinking tadi, kita menjadi kurang rasional. Ini masalah hijack lah ya. Jadi kalau kita dalam keadaan yang terlampau emosional ya, kita pun pernah berlaku dalam kehidupan kita satu ketika dulu kita buat sesuatu yang emosional, tapi kita menyesal, Allah, tak patut buat macam ni ya. Kalau aku fikir panjang sikit mungkin aku tak buat macam ni. Mesal aku. Kena minta maaf dengan dia. Ini dipanggil amygdala hijack. Ini juga kita akan bincangkan dengan lebih mendalam dalam siri akan datang insya-Allah. Jadi saudara-saudari dan saudari-saudari yang saya hormati ya. Amygdala ni adalah satu bahagian dalam sistem limbik ya, yang mempunyai peranan besar dari segi kawalan emosi ya. Jadi sekarang kita faham otak kita ni ada bahagian yang rasional iaitu prefrontal cortex tadi, dia thinking, kawasan thinking. Satu lagi ialah amygdala, kawasan emosi atau perasaan ya. Jadi dua bahagian amygdala dan prefrontal cortex saling berhubung. Dia selalu WhatsApp lah. Dia selalu kontak kan ya. Dia tanya dulu. Tapi ada ketikanya bila kita terlalu emosional, terlalu kuat kita punya emosi, dia akan hijack prefrontal cortex tadi. Thinking part tadi kena hijack. Jadi kita tak boleh berfikir secara rasional, kita akan buat tindakan-tindakan yang emosional. Yang selepas itu kita menyesal. Ini yang kita kena faham ya. Jadi macam mana kita nak mengelakkan benda ini berlaku, kita akan jumpa dalam siri-siri yang akan datang. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Salam motivasi.